Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so hari ni kita nak mulakan chapter baru iaitu simple harmonic motion. So hopefully awak semua dah tengok semua video yang saya share. So video tu memang kalau ikutkan memang agak clear lah berkenaan dengan simple harmonic motion. So saya rasa saya tak perlu nak kerja banyak lah sebab kat video tu dia dah detail dia punya explanation dia. Kita mulakan dengan kita punya pengenalan yang pertama lah. So macam biasa saya akan lebih fokus pada macam mana you nak jawab soalan, macam mana you nak solve problem. Alright, so untuk simple harmonic motion cara amnya, saya lukis dulu yang ini macam mana kita nak derive. Kita nak derive, so awak boleh zoom kan, kalau tak nampak nanti awak zoom lah. So nampak lah, hopefully awak nampak. So katakanlah kat sini O, sini O, and then kat sini adalah center lah, and then ada satu titik berada di sini, kita namakan dia titik P. Titik P ni dia bergerak lah di sepanjang laluan bulatan ni. Lepas tu titik P ni ini secara angular lah, dia bergerak secara angular. So kalau secara linear, titik tu adalah sebenarnya berada di sini. Sini kita namakan dia titik N. Alright, titik N. Ini adalah theta. Jarak kat sini adalah X. Jarak daripada sini ke sini adalah X. Seterusnya ini adalah panjang untuk radius. So ini adalah radius, sini adalah N. So P ni dia bergerak. Katakanlah dia bergerak dengan pejutan V. So V tu adalah secara linear. So of course kalau angular dia adalah omega lah. P ni bergerak dengan, katakanlah dia bergerak dengan velocity, velocity constant ke, tak kisahlah, dia bergerak. And then kalau secara linear dia berada pada titik N. Kenapa N? Dia kalau linear macam ni dia gerak dia. Dalam awak punya tu awak dah nampak kan, linear. Macam tu. Macam tu. Faham tak? Macam tu. Macam tu. Macam tu. Alright. Terus bergerak secara linear. So daripada sini, ni ada theta. Kita tahu which is X equal to R cos theta. Kenapa X equal to ni X? Jarak X ni adalah R cos. Cos di sebelah R cos theta. Next, sin P. Sin theta equal to Pn over OP. Sin theta ni sin Pn over panjang OP. Pn over OP. Tu sin theta. Kita tahu juga OP ni adalah amplitude. So kalau tengok video yang saya kasih banyak-banyak tu, OP ni adalah amplitude. Apa itu amplitude? Nanti kita tengok dia punya definition. A is amplitude. Pn over A. A is amplitude. Amplitude tu apa? Amplitude adalah jarak yang paling maksimum. So kalau macam ni, contoh P, kedudukan bila partikel tu berada pada kedudukan P, linear berada pada kedudukan N. So bila dia bergerak macam ni, so jarak ini kosong. So bila kedudukan linear berada kat sini, maksudnya dia punya X equal 0 lah. Bila dia macam ni, bila dia bergerak, pergerakan linear, bila duduk kat sini, so jarak dari ke sini adalah jarak yang paling maksimum lah. Jarak ke sini adalah paling maksimum, jarak sini adalah paling maksimum. Ni. So dia sama dengan R. Dia sama dengan amplitude adalah equal to R. We know that R equal to amplitude. So therefore sin theta equal to Pn over R. So daripada sini, kita pergi sini pula. Dari sini Pn kita tahu sama dengan R sin theta.
R equal to A. So that's why macam ni. Tapi kita tak pakai R lah, kita pakai A. Kita pakai A lah. Sebab apa A? Sebabnya A tu amplitude. Okay, dalam simple harmonic motion kita lebih menggunakan amplitude. Alright, so Pn equal to A sin theta. Okay, next kita tahu juga Pn mana Pn? Okay, ni Pn ni, jarak Pn ni. Okay, Pn. Okay, Pn ni. Okay, kita tahu juga Pn equal to R squared minus X squared, square root. Jarak Pn ni sama dengan R squared minus X squared, square root. Kan awak dah belajar kan dalam math. Alright, ataupun kita tahu R ni equal to A. So therefore A squared minus X squared. We know X equal to A cos theta. Okay, ni ni adalah benda yang sama. X equal to R cos theta, R equal to A, so X equal to A cos theta. Okay, next theta kita tahu equal to omega T. Okay, yang ini yang mana ni? Balik-balik pada basic ni. Kalau you lupa, you balik-balik pada basic. Okay, S V theta omega. V equal to S over T kan. So kalau kita tukar simbol kepada angular, V ni adalah omega, S ni adalah theta over T. Faham So theta equal to omega T. Okay, dapat? So ini benda basic. Okay, kenapa saya cakap theta equal to omega T? Sebab itulah basic tadi. Okay, next. So dalam buku awak tu dia sebenarnya ada plus dengan pi. So disebabkan pi ni menghampiri 0, so kita abaikan. So that's why dia jadi omega T. Theta equal to omega T. Okay, next. So daripada sini, okay, theta kita tahu sama dengan omega T. So therefore X equal to A cos omega T. Velocity, okay, velocity pada titik N, okay, velocity pada titik N adalah, okay, velocity pada titik N adalah V sin theta. Okay ni V sin theta, velocity pada titik N adalah V ni pada titik N ni pada titik P ni. Okay, V kelajuan pada titik P sin theta, so kita dapat Vn. Okay, kita tahu juga V equal to A omega. Kenapa A omega? Sebabnya R equal to A, B equal to R omega. R omega pun sama juga basic awak ni, B equal to R omega. Okay, so kat sini, okay, bila kita tahu theta equal to omega T, so kita boleh gantikan. Okay, V equal to, okay, so dia jadi A omega sin theta equal to omega T. Macam tu. So daripada sini, okay, tengok balik dekat atas, Bn ni sebenarnya, okay, cuba tengok A sin theta, A sin theta. Okay, ni sin theta lah, omega T equal to theta. Okay, A sin theta. Kalau A sin theta sama dengan ni, A sin, yang ini theta kan. So dia jadi omega square root A squared minus X squared. So ini adalah formula yang pertama yang awak akan guna pakai dalam chapter ni. Alright, ini satu. And next, okay, untuk V maximum, okay, untuk V maximum equal to A omega. Kenapa A omega? Sebabnya V max berlaku bila X equal 0. Okay, bila X equal 0, so dia tinggal ni lah, A omega. Okay, faham tak faham dia tanya dekat Telegram, tolong tanya. Sekarang ni tak ada seorang pun tanya lagi. Kenapa? Sama ada awak faham ataupun awak tak faham langsung. Tak apa, jangan malu tanya je. Okay, ni untuk velocity. Of course dia ada juga untuk acceleration. Okay, so untuk acceleration, okay, A, okay, ni linear yang ni pun linear. Untuk acceleration formula dia adalah omega squared. Macam tu je. Omega tu apa? Omega tu adalah angular velocity. Untuk A max, ia adalah A omega squared. Okay, formula dia. So ni semua formula yang awak akan pakai. Setakat ni dulu untuk dia punya formula basic basic untuk simple harmonic motion. Alright, simple harmonic motion ini dia punya formula basic. And now kita tengok definition of
Okay, satunya adalah amplitude. Yang ni pernah tanya soalan dia, definition of amplitude tu apa? Okay, so you boleh tengok kat atas ni. Okay, amplitude tu apa dalam buku awak. Okay, yang ni kena hafal lah, kena ingat. Okay, dia adalah maximum displacement. Okay, next, definition of periodic time. Tapi untuk definition ni, ni simbolnya adalah A. Okay, periodic time simbolnya adalah T. Periodic time. Okay, periodic time ni apa? Okay, periodic time ni adalah tempoh masa yang diambil dalam satu pusingan lengkap. Okay, so yang tu pun you kena kalau dia tanya definition, sama ada you bagi dia dalam in full text ataupun you bagi dia definition in formula. So macam mana nak dapatkan formula bagi? So untuk periodic time, saya ulang sekali, sama ada you bagi dia dalam in full text ataupun dalam formula. Okey, untuk periodic time. Okey, untuk periodic time, formulanya adalah T equal to pi over omega. We know that A equal to X omega square. Okey, so daripada sini cuba masukkan omega dalam ni. Okey, cuba masukkan omega dalam ni. Dia akan jadi, yang ini dia akan jadi omega equal to A over X square root. So yang ini omega cuba masukkan dalam ni. So dia jadi terbalik lah sebab omega dekat bawah. So 2 pi X over A square root. Okay, tu dia. Ini in second. Sama nak pakai formula ni boleh, nah yang ini pun boleh. Alright. So yang ini dalam linear. So kalau linear, ni dalam linear motion. So kalau kita tukar dia kepada angular motion, T ni akan jadi T equal to 2 pi. Tukar sahaja dia punya simbol ni, which is square root theta over alpha. Macam tu saja. Okay, faham Untuk simple harmonic motion ni, dia formula dia just tukar-tukar aja. Ikut apa nilai yang dia bagi dalam soalan, you just pusing-pusing terbalikkan, macam tu je. Okay, next adalah frekuensi. Frekuensi simbolnya adalah F. Frekuensi adalah F. F ni apa? F ni adalah untuk in a full sentence, you tengok dalam buku awak. Okay, macam ni yang saya tunjukkan ni. Okay, F ni adalah 1 over periodic time. Okay, ataupun you terbalikkan lah, ataupun dia adalah omega over 2 pi, ataupun kalau terbalikkan yang ini, dia jadi 1 over 2 pi, pakai ini terbalikkan, equal to A over X square root. Okay, yang ini dalam linear. Okay, kalau dalam yang ini terbalikkan lah. Kalau dalam angular pun sama, kita balikkan. Okay, kita sambung kita punya example. Okay, example 1. Okay, so baca soalan, buka awak muka surat 32, example 1. Okay, baca soalan dia. The piston of steam engine move using harmonic motion. The crank rotate at 120 rpm with a stroke of 2 meters. Find the velocity and acceleration of the piston when it is at a distance of 0.75 meter from the center. Right? Awak kena ada buku sebab saya akan refer semua daripada dalam buku awak. So macam mana nak solve untuk example 1? First kali kena keluarkan data. Okay, so first given data. Okay, dia kasi distance harmonic motion rotate crank rotates. Kalau you confuse apa, you tengok unit dia. Okay, saya pun selalu kadang saya confuse ni apa benda-benda, tengok unit dia. So unit dia RPM, so maka dia adalah N lah. N equal to 120 RPM. And dia kata with a stroke of 2 meter. Okay, stroke of 2 meter ni maksud dia apa? So kalau tengok gambar raja yang saya kasih ni, macam tu lah stroke. Okay, panjang stroke macam tu. Jadi kat sini dia sebenarnya, kalau kita tengok radius dia lah. Okay, radius tu adalah 1 meter, ataupun dalam calculation kita tak kira dia punya radius, kita kira dia punya maximum amplitude, which is A lah. Okay, equal to 1 meter. Okay, next, find the velocity and acceleration of the piston when it is distance. Okay, dia kata find velocity and acceleration, okay, when it is at a distance of 0.75 meter. Means yang ini adalah x equal to 0.75 meter. Alright, so
So untuk soalan-soalan apa sekalipun, awak kena baca soalan banyak kali, and then awak kena tahu macam nak keluarkan data. Okay, if you tahu nak keluarkan data, formula tu mungkin kita kasih. Okay, saya ada kasih ke formula, list formula. Okay, nanti saya pernah lupa dekat grup. Okay, nanti saya kasih. Okay, list formula tu yang you akan guna pakai masa final. Alright, so formula mungkin kita kasih, tinggal lagi awak kena tahu macam mana nak guna formula tu, and then you tahu macam mana nak keluarkan data. Okay, you tahu keluarkan data, yang ni apa, yang ni apa, yang ni apa, formula dah ada, just masukkan saja, macam tu je. Okay, so dia punya solution. Okay, solutionnya. Okay, so macam mana nak cari V? Okay, so you tengok kita dah belajar tadi mana formula V. Ni saya ada kolom kan ni, Vn equal to omega A squared X squared. And then mana lagi V? Ni V max. Dia tak nak V max kan? So maksudnya ni semua formula lah. Ni semua formula. Ni semua formula. Semua tu adalah formula penting. Alright. So kat sini pakai yang ni lah. So kita first kali nak cari V. Okay, so kita tahu formula V adalah omega square root A squared minus X squared. Okay, so kita check. Okay, A ada tak? A ada 1 meter. Okay, X ada tak? X ada 2X. Senang. Okay, omega ada tak? Omega tak ada, tapi dia bagi ni dia bagi ni. Ada dah, boleh dah tukar. Jangan cakap ada masalah. Saya dah tunjukkan dah yang first chapter. Apa kaitan dia omega dengan N. Okay, formulanya adalah, okay, you know that omega equal to 2 pi N over 60. Okay, masukkanlah ni, masukkan ni, so jadi 2 pi 120 over 60. Dah dapat. So berapa omega ini awak kira kan. Alright, so dah dapat omega, masukkanlah dalam ni. Senang sangat kan. Cuma tinggal lagi you kena betul-betul, you kena tahu macam mana nak keluarkan ni, nak keluarkan nilai. Pada sini therefore V equal to berapa omega awak? 1 squared minus 0.75 squared. Okay, berapa? Okay, so kita sambung kita punya example 3. So first kali baca soalan untuk example 3. Example 3 awak adalah muka surat 34. Okay, a body oscillated with simple harmonic motion with amplitude of 730 mm if the frequency of oscillation is 0.5 Hz. Find the maximum linear velocity and maximum linear acceleration. Okay, so ini adalah example 2 lah sebenarnya, tapi saya ambil daripada example 3. Okay, yang ini soalan yang berkaitan dengan, maksudnya soalan-soalan yang keluar final lah. Okay, example 2. Okay, so you dapat soalan. Okay, you baca soalan and then you keluarkan data. Okay, so you keluarkan data. So first given data, a body oscillated with simple harmonic motion with amplitude. Okay, so ini obviously dia bagi tahu amplitude tu berapa. So A equal to 0.73 meter. Okay, next, if the frequency of the oscillation is 0.5 Hz. Next, Hz Kalau you confused, benda tengok unit, dia kata Hz. So Hz, of course dia adalah F 0.5 Hz. Find the linear maximum. Find the maximum linear velocity and maximum. Okay, so maksudnya kat sini adalah V max berapa and A max berapa. Alright. Okay, so solution dah keluar kan. So macam biasa, solve lah problem, tengok formula V max, A max. Senang je kan. Macam mana nak cari V max? Okay, kita tahu V max, formula V max adalah equal to A omega. A kita check, V max A ada tak? A ada. Omega tak ada, tapi dia bagi apa tu? Dia bagi Hertz. Sorry, dia bagi F. F 0.5 Hertz. Okay, so macam mana kita nak solve sekiranya nak cari omega dengan menggunakan F? Okay, tengok formula. Kita tengok formula awak. Okay, so cari formula yang ada F, yang ada omega ni. Ada omega? Macam itu saja. Okay, which is kita tahu, tak pun kalau you tak nak ingat yang tu, you ingat yang basic. Okay, you tahu T equal to 2 pi over omega, and then kita tahu juga T equal to 1 over F. So therefore F equal to, okay, terbalikkan omega equal to pi. Macam tu lah. Okay, so dapatlah cari, masukkan nilai masukkan nilai
Ini 0.5 equal to omega over 2pi. Therefore omega berapa? Okey, dah dapat omega masuk lah dalam ni. Dah senang je lah. Therefore Vmax equal A 0.73, masukkan nilai omega. So ni dapat double line hashtag. Okey, sama juga dengan A max. A max formula kita adalah A omega squared. Senang sangatlah A omega square. Omega dah ada tadi, masukkan 0.73, darabkan dengan omega square, dah double line hashtag, dah dapat. Alright, okay, so now kita pergi kepada kita punya example. Kira jangan buat macam ni dengan saya, you kena kira. Saya bagi guideline je, awak kira lah. Okay, next is example 3. Okay, untuk example 3 dalam buku awak saya nak ambil example 4. Example 4, okay, baca soalan dia. A rotating body in harmonic motion, the body makes 25 complete oscillation per minute when the distance is 100 mm from the center. The velocity is 3/5 of maximum velocity. Determine the amplitude of the body, the maximum acceleration of the body, the velocity of the body when it is 55 mm from the center. Okay, so untuk soalan ni panjang sikit lah. Okay, so macam biasa awak kena faham. Tak faham soalan, you baca ulang-ulang kali, tak apa. So dah dapat soalan, you kena take out data. So first given data, the body make 25 complete oscillation per minute. 25 complete oscillation per minute. Apa maksud dia? 25 oscillation, complete oscillation dalam 1 minit. Means dia adalah N lah. Obviously dia adalah N, 25 RPM. Rotation complete oscillation per minute. Okay, and next, when the distance 100 mm from the center the body. Okay, so kat sini when x equal to 100 mm. So untuk chapter ni you kena tukar semua kepada unit asas lah, meter, 0.1 meter. When x equal to 0.1 meter from the center. Okay, from the center. Ada banyak contoh video juga. So you kena ingat center tu tengah lah. Okay, from the center, the velocity is 3/5 of the maximum. When ni maksud dia sekarang ni, bila x equal to, dia punya v equal to 3/5 of Vmax. Ini statement dia. Okay, when x is 0.1, dia punya velocity pada kedudukan ni, velocity dia adalah 3/4 daripada V maximum. So soalan dia amplitude, the amplitude of the body. Soalan yang pertama dia minta cari amplitude. Okay, so macam nak buat ni? Okay, so apa-apa kita cari formula yang ada amplitude. Okay, cuba cari formula yang ada amplitude. Okay, kalau ikutkan ini ada amplitude, okay, mana lagi? Ini ada amplitude, yang ini ada amplitude. Tapi dia tak ada cakap pasal acceleration kan? Okay, tak ada cakap pasal acceleration, so kita abaikan. Dia ada bagi hanya berkenaan dengan velocity Vmax ataupun V lah, berkenaan velocity saja. Acceleration tak ada. So jadi dia abaikan. Kat sini tak ada acceleration. So maksudnya sama ada formula ni ataupun formula ni lah. Okey. Yang mana satu? Okey, cuba kita keluarkan. Kalau you confused, cuba keluarkan. Ataupun kita cuba daripada yang dia bagi ni. So kat sini V equal to 3 for Vmax. Mungkin dua-dua. So V kita tahu formula dia adalah omega A squared minus X squared equal to 3/4. Vmax formulanya apa? Tak ingat, tengok formula A omega. So cuba kita, bolehkah kita cari A? Okay, cuba kita check. Okay, omega ada tak? Omega boleh cari sebab dia bagi N. Ini boleh cari, ni boleh cari. Ni mati, ni mati ke? Boleh mati kan? Kalau macam mana nak tahu dia boleh apa ke tak? Ini semua darab, ini semua ini darab. Kalau darab maksudnya kita boleh hapuskan. Okay, so tak payahlah cari omega tu. Okay, now tinggal A square. Rasanya boleh solve tak? Nak cari A, senang je kan? Alright, macam mana nak cari A? Kita kena, untuk mudahkan dia, kita kena, ni susah ni nak solve ni sebab ada benda lah ni yang square root ni. Buka square root. Macam mana buka square root? Ni maths punya teknik So fully saya tak perlu ajar, tapi tak apalah. Macam mana nak buka ni? So kita nak buka dia A square minus square root, nak buka dia. Ingat ni square root ni dia adalah power of half. Macam nak buka dia kena kuasakan dengan 2 lah. 2 bagi 2 1. So kena square kan dia. Square. So dia jadi 3/4 A. Macam tu.
Okey, saya tunjuk step by step ni. So yang ini terbuka lah bila ni 2 power setengah kuasa kan salah. So kalau sini kuasa 2, sini pun kena kuasa 2 lah. Sebelah sini kuasa 2, sebelah sini kuasa 2. Okey, dia tak boleh sebelah je. Sebab persamaan dia macam ni. Persamaan dia ni. Kita tak boleh bersebelah je. Kena dua belah lah. Sebab equal. Okey, so ni dah terbuka. So dia jadi A squared minus X squared equal. Ni kuasakan dia jadi 39/16 kan. Ataupun kita tekan kalkulator 9/16 berapa? A squared. Macam tu. So kena tengok betul-betul lah. Ini jangan hapus pula ni. Senang dia je kan. Nak hapus kita tengok A squared minus ni ada minus. Kalau di darab dia boleh lah. Kalau darab boleh hapus. Ni ada minus. So ada minus kita tak boleh nak senang-senang hapus. Minus X squared 9/16 A squared. So maksudnya ini, yang ini pindah sini, yang ini pindah sini. So A squared minus ni pindah sini lah. Right? Saya tak patut explain tu buat detail sangat lah macam ni you patut terus bagi je, you solve lah sendiri. So 9 bagi 16 berapa? You kira lah 9/16 A squared equal to X squared. Dah. Yang ni tak boleh selesai kan. Okay, ni negatif, pindah sini dia positif lah. Therefore A berapa? Set double line. Alright. Okay, so tu untuk A. Okay, next soalan yang kedua dia adalah dia nak suruh cari the maximum acceleration of the body. So dia nak yang B the maximum acceleration of the body. Okay, so macam nak cari maximum acceleration, tengok formula A omega squared. Okay, so A max equal A omega squared. Okay, so omega tadi you dah potong kan. Dah potong, kena carilah. A kita dah dapat tadi. Awak yang dapatkan berapa A. Okay, so macam cari omega. Cari omega sebab ni dah ada. Ni. So jadinya ni omega equal 2 pi n over 60. 2 pi n kita 25. Bagi dengan 60. So dapatlah omega. Kira. Okay, now dah dapat lah. Takkan tak dapat. A dapat, omega dah dapat. So A max berapa? Okay, C, the velocity of the body when it is velocity of body when 55 or 0.55 lah. Sorry, 0.055 meter. 55 meter Okay, so 55 equal to 0.055 meter lah. Okay, so macam mana nak cari ni? Iaitu formula ni. Inilah Bn. N tu maksudnya titik di mana-mana dalam ni. So yang ini when x equal to ni x when x equal 0.05. So cari formula ni. So senang, direct je. Kita tahu Bn equal to A squared omega A squared minus X squared square root. Omega dah ada. So ni ada. Dah you buat. Okay, so dapat. Okay, tinggal lagi benda dah semua flow macam nak solve problem saya dah tunjukkan A to Z. Tinggal lagi jangan silap. Ni solve dulu A squared kurungan minus X squared. So dah solve dua ni barulah square root. Okay, berkenaan dengan kalkulator macam kalkulator ni you kena praktis lah. Jangan banyak-banyak step sangat. Kalau boleh simpan dalam kalkulator tu keluarkan terus jawapan pun tak ada masalah pada saya. Saya lebih prefer macam tu. Yang you boleh jimat 30 minit you jawab soalan. Kalau you store dalam awak punya kalkulator. Cara nak store tu baca manual. Okay, so tu saja.